Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Adun UMNO yang telah menghadiri program Perikatan Nasional pada hari ini minta untuk dipecat daripada parti UMNO. Adun Rembia iaitu Muhammad Jailani Khamis yang telah dihadapkan ke Lembaga Disiplin UMNO kerana hadir ke program Perikatan Nasional pada bulan lalu meminta agar parti itu memecat dirinya. Ini baru gentleman. Mengakui salah dan rela untuk menghadapi konsekuensi, menghadapi akibat daripada perbuatan. Dan beliau sendiri mahu supaya dia dipecat. Senanglah kerja UMNO. Pecatlah, senang saja kan? Dalam jawapannya kepada surat tunjuk sebab lembaga disiplin kepadanya, Jailani mempertahankan kehadirannya di program tersebut dan berkata ia bukan sabotaj kepada UMNO. Katanya, saya tidak menganggap perbuatan ini merupakan sabotaj bukan saja kepada UMNO, tapi mana-mana parti sekalipun, kerana saya hadir atas kapasiti pengerusi penaja, itu NGO Mufakat Nasional Melaka, katanya. Tambahnya lagi, saya tidak terlibat menjadi penceramah maupun memberikan kenyataan secara umum, serta mengaibkan mana-mana individu, termasuklah membuat kenyataan yang menjejaskan mana-mana parti politik, sekalipun sewaktu kempen di dalam 2 insiden yang dihadirinya hari ini, katanya. Tambahnya lagi, dengan rasa rendah diri saya meminta Lembaga Disiplin UMNO mengambil keputusan di bawah peruntukan 20.10(d), iaitu dipecat daripada parti setelah disahkan oleh Majlis Kerja Tertinggi MKT dan bukan mana-mana hukuman yang lain, katanya. Tambahnya lagi, saya tidak mahu malukan UMNO. Saya minta permohonan saya diterima, katanya dalam satu surat itu yang telah dilihat oleh Malaysia kini. Surat itu diserahkan kepada Lembaga Disiplin UMNO hari ini. Dia berkata UMNO tidak perlu bimbang dengan permintaannya itu, memandangkan ia tidak akan menjejaskan kedudukan Kerajaan Melaka yang masih memiliki majoriti walaupun kehilangan satu kerusi. Lembaga Disiplin UMNO menerusi surat yang bertarikh 28 Ogos yang lalu telah mengarahkan Jailani agar hadir ke prosiding pendengaran pada hari ini serta menjawab surat tunjuk sebab yang telah diberikan kepadanya. Jailani namun tidak hadir atas masalah kesihatan dan kini menjalani rawatan di sebuah hospital di Melaka. Surat itu juga mendakwa dia telah melakukan sabotaj terhadap UMNO kerana dengan sengaja telah hadir pada Majlis Pengumuman Calon PN bagi pilihan raya kecil PRK Dun Simpang Jeram di Bakri, Johor pada 23 Ogos yang lalu. Dalam surat jawapannya, Jailani berkata dia menolak sebarang kerjasama dengan Pakatan Harapan, terutamanya DAP, dan tidak akan menerima perkara yang disifatkannya sebagai membawa kepada perpecahan orang Melayu dan Islam. Dia juga mempersoalkan komitmen yang pernah disuarakan oleh Presiden UMNO iaitu Ahmad Zahid Hamidi ketika Perhimpunan Agung Parti sebelum ini untuk tidak akan bekerjasama dengan pengerusi PH Anwar Ibrahim dan DAP. Katanya, malangnya musuh politik UMNO BN yang dulu saya disuruh untuk tinggalkan kini menjadi kekasih abadi UMNO sekarang ini. Saya rasa dikhianati, katanya. Tambahnya lagi, jelas kepimpinan UMNO telah membelakangkan survival agama bangsa dan tanah air dan memberi keutamaan kepada so-called party survival agar UMNO terus berada di dalam pemerintahan dan relevan dalam politik negara, katanya lagi dalam surat tersebut. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Saya puji tindakan daripada Adun Rembia ini yang gentleman. Sudah buat silap, terus letak jawatan dan minta untuk dipecat. Barulah aman. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Baru-baru ini ada satu isu yang cukup panas, cukup meranjatkan, iaitu tiba-tiba Muhyiddin Yassin terkena jangkitan kepada
pengeluaran fatwa. Baru-baru ini beliau dikatakan telah mengeluarkan fatwa. Saya tak tahulah sama ada sengaja atau tak sengaja, tapi dia telah berkata haram undi Pakatan Harapan. Akhirnya polis membuat keputusan akan memanggil Muhyiddin Yassin berhubung isu fatwa haram undi Pakatan Harapan. Polis akan mengambil keterangan pengerusi Perikatan Nasional PN iaitu Muhyiddin Yassin berhubung kenyataannya bahawa adalah haram untuk mengundi calon Pakatan Harapan PH dalam pilihan raya kecil PRK Pulai. Dalam satu kenyataan malam tadi, Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman, Muhammad Suhaili Muhammad Zain berkata, polis telah menerima 2 laporan polis berhubung ucapan bekas Perdana Menteri itu pada 2 September. Kata Muhammad Suhaili, polis akan merakam keterangan Muhyiddin Yassin pada 11 September di pejabatnya di Kuala Lumpur. Semasa ceramah di Kempas, Muhyiddin Yassin mengisytiharkan adalah haram untuk mengundi calon PH Pulai Suhaizan Kayat sambil merujuk kepada penegasannya sebagai fatwa. Ketua Muda Pulai Amanah Muhammad Harith Hambali akhirnya bertindak membalas dengan membuat laporan polis terhadap Muhyiddin Yassin. Katanya ia adalah ucapan radikal dan sesuatunya yang sepatutnya tidak berlaku di Pulai, katanya. Tambahnya lagi, apa yang diperkatakan juga boleh mengelirukan pengundi, katanya. Sementara itu, Suhaili berkata polis telah menyelesaikan siasatan terhadap ucapan Presiden PAS Abdul Hadi Awang yang didakwa mempersoalkan kuasa lembaga pengampunan. Kata siasatan itu akan dirujuk kepada Jabatan Peguam Negara tidak lama lagi untuk tindakan selanjutnya. Dalam ucapan pada 26 Ogos yang lalu itu, Hadi Awang didakwa berkata proses pemberian pengampunan di Malaysia bertentangan dengan ajaran Islam, di mana sepatutnya keluarga mangsa yang berhak untuk memberi pengampunan dan bukannya lembaga pengampunan. Timbalan Ketua Polis Negara Ayub Khan Maidin PC memberitahu pada Isnin, polis akan mencadangkan agar Hadi Awang didakwa mengikut Seksyen 4 Akta Hasutan 1948 dan Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Menurut Suhaili, siasatan terhadap Hadi adalah satu-satunya kertas siasatan yang membabitkan isu 3R, kaum, agama, royalty daripada kempen pilihan raya kecil Pulai. Okey, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, saya pun tidak pasti kenapa Muhyiddin keluarkan fatwa itu, tetapi bagi saya itu agak tidak adil lah, tidak adil. Mana mungkin boleh terus tiba-tiba saja membuat andaian menghakimi manusia itu haram, dan haram itu kalau mengundi, kalau hukumnya haram itu dosa besar, boleh masuk neraka tu. Jadi mana mungkin manusia boleh menghakimi manusia untuk halal haram dan surga neraka. Tak boleh. Kita hanya boleh menghukum mengikutkan konsekuensi dia saja, kesan-kesan dia saja, itu undang-undang Malaysia. Tetapi untuk sama ada di atas daripada kuasa manusia, iaitu surga neraka, itu saya fikir itu kita tidak berhak di antara manusia dan manusia untuk menetapkan bahawa kita masuk surga atau masuk neraka, haram atau halal. Apatah lagi kalau ini hanya permainan politik. Persoalannya nanti kalau tiba-tiba Muhyiddin dan Hadi Awang bergaduh, kalau tiba-tiba PAS dan Bersatu berpisah, adakah itu akan tetap dipegang bahawa pengajaran itu atau fatwa itu tetap dipegang, ataupun itu hanya tinggal kenangan? Nah, nanti tiba-tiba apa pula pendapat Muhyiddin kalau sudah berpisah dengan PAS nanti, ataupun sudah berpecah Perikatan Nasional? Tak mustahil, sebab dulu Muafakat Nasional pun cukup kuat. Muafakat Nasional cukup kuat di antara UMNO dan PAS. Tapi selepas itu berpisah, dan sekarang tiba-tiba dah jadi seteru di dalam politik. Okay, so dengan Nadi Suara Rakyat, bagaimana channel ini? Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Bye.